Jadi saya tak nampak satu filem yang dibuat di sini sampai sekarang, daripada dulu sampai sekarang, termasuk filem yang melibatkan Sean Connery. Pernah tengok dah? Apa entrapment apa tak? Entrapment. Dia tunjuk KLCC. Ya, bawah tu kotor. Tak, dia letakkan kat tepi Sungai Melaka. Jadi kalau kita orang Mat Salleh kata, apa KLCC dengan begitu tinggi, menara berkembar paling tinggi dunia, tapi bawah masih setinggan CGI dia kan. Tak boleh. Jadi kita tak boleh nak harapkan orang sana datang ke sini untuk buat filem, tapi sebaliknya kita mesti galakkan orang sini yang pernah belajar kat sana untuk buat filem, dan kita boleh pakai orang pada teknik dia, dan kita boleh pakai cara sistem yang dia guna untuk mengedar filem dia. Macam saya cakap tadi kan, kawan-kawan saya dah menang pencalonan Oscar, dekan saya menang Oscar. Itu yang perhubungan yang bagus tu, yang kita tak boleh tiba-tiba kata kita nak buat sama. Ini satu sekolah ni, takkan dia tak nak cuba untuk buat filem yang luar daripada Amerika. Tapi kesempatan ni tidak siapa yang pernah terfikir. Takkan saya nak buat filem Melayu untuk penonton Melayu tu, walaupun filem tu dapat kutip 100 juta. Sedangkan filem tu tak diedar di Amerika. Sedangkan banyak cerita Melayu yang kena-mena dengan Amerika boleh dibuat. Itu bila berkata soal entrapment tadi kan, maksudnya menampak ngekek dari sisi, tetapi di dalam agenda mereka, so dalam skrip mereka, depan tu dipamerkan tentang kotor apa semua. Ini halnya apabila kru kita yang terlibat bukan berada di dalam top post kan, bukan HOD, bukan di level yang tinggi, driver yang tidak membentuk konsep, tidak membentuk storyline ke apa, tak ada. Kita hanya sekadar kata orang mengusung kamera, mengusung equipment saja. Persoalan yang lebih besar berada di tangan mereka kan. Tetapi kalau kita sendiri yang menghasilkan, mungkin kita akan menjaga hal sedemikian ya. Ini lagi satu soal apabila sekarang ni sudah dengar ada bunyi-bunyi untuk meletakkan meletakkan tag 30% kepada produser luar bila masuk ke sini kan. Mungkin dengan Thailand melepaskan 0%, menggalakkan orang luar masuk kan. Dari sudut ekonomi kita melihat memang merugikan kita, tetapi mungkin ada apa pandangan Masrur dengan keadaan demikian? Saya teringat tadi masa Nasir Jani terlibat dalam pembuatan filem asing luar negara di Kelantan. Dan filem tu tentang Vietnam. Tentang ada satu babak tu, seorang perempuan Vietnam umur 12 tahun 11-12 tahun berlari. Ingat tak gambar tu? Dia telanjang. Dia ambil pelakon Melayu, perempuan sudah telanjang yang berlari. Si Nasir tahan tau. Dia tahan. Lepas tu production tu habis terus. Nasib baik Nasir Jani. Kalau orang lain tu dia kata Dan yang cukai tu, saya nak beritahu, pengalaman Manila lain. Manila ada cukai filem yang ditayang di asing, ditayang di Filipin. Duit cukai tu dia masuk ke tabung, dipanggil MOWEL Fund, Movie Welfare Fund. Jadi kita boleh pakai idea tu. Itu masalahnya orang tak buat penyelidikan di ASEAN pun. Kalau kita beri cukaikan filem-filem yang ditayang di pawagam, bukan dikasihkan kepada kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, tapi dimasukkan dalam tabung, dan tabung tu boleh diguna untuk membuat filem, mengajar orang belajar filem. Jadi isu yang nak cukaikan kenakan cukai itu memang tak akan menggalakkan orang datang ke sini. Sedangkan FIMI itu bertindak sebaliknya. Untuk dia datang sini, apa yang dia belanja di sini, kita akan pulangkan balik 30%. Jadi kalau kita nak cukaikan dia, tentu sekali tidak akan datang ke sini. Dan di Thailand pembayaran balik tu ditambah lagi, dinaikkan balik. Di Filipina pun dinaikkan lagi. Sedangkan kita nak potong pula benda tu. Jadi akhirnya siapa nak datang, walaupun di Filipina dan Thailand kasih kemudahan macam tu, tapi tak banyak studio Hollywood datang ke Siam, ke Filipina untuk buat filem. Sejak Apocalypse Now, saya tak dengar lagi orang buat filem Hollywood di Filipina. Tak ada. Jadi cara tu memang tak kena. Caranya adalah kita bergabung dengan dia untuk buat filem yang boleh dipasarkan di sana dan di sini.
Okey, satu lagi soalan ini berkaitan dengan konten lah kan. Apa harapan Mansur apabila melihat sekarang, memang tak nafikan every month kita tengok filem-filem Melayu keluar di panggung kan. Dari kacamata melihat adakah cerita-cerita yang keluar ini mempunyai level yang cukup untuk mereka keluar, maksudnya dihargai oleh pemerhati luar kan? Ada atau apa pun cerita kita tak lebih sekadar mengejar box office kita dengan menggula-gulakan rakyat saja. Tak, kadang-kadang kita kena lihat dari sudut pesta filem. Banyak filem kita yang diterima oleh pesta filem tetapi bukan untuk pengedaran, untuk berpesta. Macam filem Grand ditayang di New York, walaupun dapat sambutan tapi kat sana dari segi juri pesta filem, tetapi dia dari segi pengedaran dia tak dapat sambutan. Dan filem yang mendapat sambutan macam Mak Kilau ke Polisi Vote tak semestinya boleh diterima oleh pesta filem. Jadi itu yang saya nak tegaskan, penyelidikan tu perlu dibuat supaya kita tahu dengan jelas. Kita tak boleh macam kasih pendapat saja untuk dijadikan dasar. Penyelidikan tu penting sebab penyelidikan tu ada asas data dia, dan seluas mana kita nak filem Melayu kita diedar. Kita jangan harap filem Melayu kita buat tiba-tiba satu dunia nak tengok. Kita mesti ada sasaran dia, kita mesti ada cara untuk menggunakan sistem-sistem yang ada tu, supaya kalau kita buat filem serentak, filem kita akan diedar seluruh negara. Macam Hollywood punya filem pada asalnya tak ditayang di Malaysia, tetapi oleh sebab dia dah menyerapkan dia punya daya atau propaganda dia, caranya akhirnya dia buat filem apa pun tak bagus pun kita mesti nak tengok. Sama juga dengan penyanyi. Penyanyi tu elemen dia tak jual pun kat sini. Nama pun kita tak kenal. Siapa tu Coldplay, Taylor Swift. Tiba-tiba bila kata saya nak buat persembahan di Kuala Lumpur, terus orang beli tiket. Lagu apa yang pernah nyanyi orang tak tahu. Jadi cara mereka yang dalam mengasaskan pengedaran filem dia, muzik dia dibuat oleh pemikir dia sejak zaman selepas perang dulu. Kita tiba-tiba je nak harap buat filem 10 juta, kononnya orang akan terima untuk pengedaran di Amerika. Jangan haraplah, sebab kita tak termasuk dalam pemikiran dia pun. Ini satu lagi berkaitan dengan new generation so on. Saya ada juga mendengar komentar-komentar Mansur berkata soal ada filem-filem meletup tetapi filem tu boleh diciplak di sana tetapi menerima sambutan rakyat. Kita tak nafikan sambutan rakyat tu, dan faktor ekonomi kadang-kadang pun bagus juga bila kata orang producer dapat untung besar, and then can produce lagi dan lagi. Apa saranan apabila kita ada dana DKD, dana perfilman ni, dana perfilman, nama dana perfilman, tapi saya tengok kadang-kadang lebih kepada TV punya persoalan ni yang Finas ni. Soalnya Finas itu seolah-olah kerja TV yang dia lakukan. Apa harapan Mansur pada dana itu? Apa sepatutnya kriteria yang terbaik berkaitan konten yang harus ada pada prasyarat untuk menerima dana-dana daripada kerajaan? Kebanyakan orang yang mohon dana tu saya tengok, saya tak kenal siapa pun. Tak pernah tengok dia kat mana-mana, tak pernah dengar dia bercakap pasal filem, tak tahu dia belajar di mana pun. Tiba-tiba saya tengok dia mohon ni, mohon dana. Saya ingat dana ni menggalakkan orang untuk terlibat dalam bidang filem sebagai kegiatan ekonomi. Yang jadi mungkin dah tersilap sasaran. Sepatutnya Finas sasar siapa yang dia rasa boleh buat filem yang jenis apa yang dia nak. Dia macam Nasir Jani buat pitching. Perlu ke dia datang untuk pitching? Patut Finas kata, Nasir kau dah terlibat lama, bila nak buat Kembara Seniman Jalanan Kedua? Tunjuk Nasir, Nasir sekarang, dan apa perubahan yang dia dah alami, dan macam-macam tu lah. Tapi Finas masih nak orang datang mohon dapat dana lepas tu buat filem. Sampai bila? Patut konsep tu adalah untuk orang yang baru-baru saja nak keluar daripada suara UiTM, tapi yang ada banyak pengalaman tu akan hilang kalau dia Nasir kata dia tak nak buat filem, dia masa politik.
Siapa yang rugi? Tapi orang tak boleh. Dia kata ini negara tak rugi. Sebenarnya negara rugi. Kalau kita ada sarjana filem, dia boleh kata negara rugi sebab Suhaimi Baba tak buat filem dah 10 tahun. Apa sebab? Soalan tu kita mesti jawab. Itu yang saya kata tu. Akta Finas tu sepatutnya ada dalam tu, di mana siapa saja baru keluar balik daripada England, kita kena tangkap dia sebelum kadang-kadang England tangkap dia. Jadi kita kena pujuk dia supaya jangan buat filem untuk online untuk kita. Macam kita tiba-tiba boleh main bola sejak kecil, berkaki ayam. Persatuan bola dah panggil kita, dah kasih latihan, kasih baju, kasih seluar dalam, sampai bila masa untuk masuk kumpulan pasukan kebangsaan, dia bertanding seluruh negara. Dia tak terfikir pun macam mana dia nak buat latihan. Tapi orang lain dah fikir untuk dia sebab dia ada bakat saja. Kadang-kadang dalam filem seni lakon, kita ada bakat pun kita tak guna. Kalau kita tak sendiri nak tunjukkan diri kita, saya bagus boleh bertulis, saya bagus boleh mengarah, takkan kita nak cakap macam tu. Tapi kalau kita tengok orang tu belajar di luar negara, belanja RM400,000, RM500,000, takkan bodoh sangat. Itulah saya tengok juga dalam tempoh 3-4 tahun, sebab kita pemain industri, kita kenal produser-produsernya, pengarah-pengarah yang dapat dana ni. Saya tengok dari sudut penghasilan, boleh dikatakan 85%, maybe 90% filem-filem yang didana oleh kerajaan ni kat panggung mereka gagal, kat panggung gagal. Kalau kat panggung gagal, tetapi dari sudut konten yang mereka boleh keluar, saya rasa itu bagus. Itu yang harus dinihkan kan. Tapi katakan kedua-duanya gagal. Untuk maknanya sekarang ni yang Mansur melihat bagaimana soal pitching, soal mereka menilai skrip ni. So adakah tidak kemampuan sesuatu produser itu menghasilkan, bukan dilihat pada konteks skripnya saja, harus di menyeluruh kan. Bagaimana Mansur lihat tu? Tak, pitching tu sepatutnya kepada orang yang kita belum kenal. Macam kita pelukis baru keluar daripada kita nak tengok dia punya lukisan, dia buat semester pertama, kedua, ketiga sampai habis. Tapi kalau orang yang kita dah tahu lukisan dia bagus, tetapi dia tak tahu yang dia boleh pergi jauh, bermakna kita perlu galakkan dia. Dia kata takkan kau nak buat filem untuk jual kat tepi jalan, buat lukisan kat Central Market. Lukisan ni layak dipamerkan di seluruh negara, di seluruh dunia. Pelukis ni dia kadang-kadang tak suka menonjol, tak suka belagak. Dia janji dia dapat lukisan, dapat gaji, lepas tu jual 10 lukisan kat Central Market. Banyak pelukis yang bagus, tapi tak ada orang nak galakkan dia. Sama juga dalam bidang filem. Kita perlu wujudkan apa yang saya kata sistem studio tu. Sistem studio tu macam Hollywood tu, dia ada executive producer. Kita kasih skrip pada dia, dia suka, dah tak ada pitching dah. Dia akan tentukan, dia kata ni tak boleh $10 juta, ni mesti $40 juta. Yang tu $5 juta kita nak kasih ke Chan untuk buat. Yang tu $100 juta. Ini untuk pasaran dunia, yang ni untuk pasaran Amerika saja. Kita tulis skrip mana nak tahu pasal dunia. Kita tulis ikut kita punya suka. Dan kalau orang tiba-tiba orang kata ni skrip Tengku Abdul Rahman belajar pergi ke Cambridge umur 16 tahun naik kapal laut 1 bulan, bukan cerita yang bagus tu. Semasa 1919 orang putih pun kagum. Dia datang daripada sini pergi ke sana belajar, cukup orang putih lebih macam Mas Ali, belajar universiti yang paling utama di UK, sedangkan orang yang tinggal kat luar kampus tu tak pernah masuk ke dalam. Macam saya belajar di Columbia, saya jumpa orang kat tepi-tepi tu, dia tanya kau daripada mana? Daripada Jepun ke? Saya orang Jepun. Di Amerika saya orang Jepun. Lepas tu saya belajar kat sana. Dia kata apa tahu? Saya dilahirkan sini, dibesarkan sini, tak pernah pijak kaki dalam kampus kau. Engkau 12 batu datang berlinggang-linggang je. Macam orang kat New Zealand, orang kat Abra Hukum, Kerinci, Bangsa tak pernah masuk. Sedangkan orang daripada Ulu Temeling tak pernah datang Kuala Lumpur, terus masuk. Jadi kita tak boleh mengharapkan pengarah yang ada bakat, penulis ada bakat, penerbit ada bakat untuk dia sendiri masuk baku angkat sendiri. Patut orang lain yang kata engkau bagus. Finas yang seperti
Okey, so ini agak panas sikit lah soalan ni, dengan isu-isu yang panas. Kita melalui beberapa fasa tentang orang yang menjawat jawatan KP ataupun selepas tu ditukar menjadi CEO. Saya rasa mungkin Mansur menyimpan pandangan kriteria CEO yang bagaimana yang Mansur melihat mempunyai harapan untuk mengubah Finas, maksudnya mengubah industri itu sendiri. Tak, cara untuk lantik orang untuk pegang jawatan yang penting tu ialah untuk iklankan. Okay. Kalau ada iklan, tentu ada syarat. Okay. Dan kalau orang yang nak mohon tu tak bersyarat, dia tak. Tapi kalau ditawar, dia kebas je. Ditawar, dia kebas je. Tapi kalau dia sendiri nak mohon, dia kena fikir 10 kali apa kelayakan dia. Sekarang kita pula tanya apa kelayakan kau. Sepatut dia tanya diri dia sendiri. Ataupun menteri kata siapa nak jadi CEO ke, nak jadi apa ke, dia kena dihadapkan depan sarjana. Tak, orang awam sarjana, dan bentangkan pandangan dia. Apa cadangan dia, saran dia yang dia nak buat selama dia pegang jawatan tu. Tentu sekali orang yang tidak ada latar belakang tidak akan tahu apa yang dia nak buat. Sedangkan dia tak pernah bergaul dengan orang filem, tak pernah datang ke acara Finas. Jadi tiba-tiba dia pegang jawatan besar. Dia nak mula kat mana? Akhirnya dia jadi apa? Pegawai penerangan, pegawai kebajikan. So, saya rasa itu poin yang baik daripada Mansur lah, kan. Maksudnya betul yang advertise kan tentang jawatan itu kita memerlukan, dan orang-orang yang rasa diri layak sudah pastinya dia layak memohon. Tapi kalau tak layak tu sendiri faham kan, maksudnya macam tu. Dan saya rasa mungkin kita akan tanya satu saja pandangan akhir untuk saudara Mansur. Bagaimana Mansur melihat cara industri ini ingin berubah, Mansur? Maksudnya keseluruhan, maksudnya bukan hanya kerana kita yang menganjurkan seminar ni Pofima, maksudnya kita melihat dari sudut krunya, dari sudut pengarah, dari sudut director, dari sudut pentadbiran, malahan dari sudut kementerian itu sendiri. Bagaimana kita nak mengubah industri kita? Apakah saran Mansur? Soalan ni sepatutnya Shaw Brothers tanya pada diri dia sendiri. Dulu orang tak, kerajaan Malaysia tak kata Shaw Brothers datang sini buat filem, buka studio. Dia tak tanya lah Wanto Halok, halok lai Kuala Lumpur lai Singapura Chepin lu Chua ni kuan. Apa dia cakap ni? Pasal apa ni? Dia sendiri buat sebab dia nampak benda tu boleh menguntungkan dia. Dia ada modal sebab dia mak bapak dia ada duit dalam bidang lain. Dia dapat dalam bidang lain, dan tiba-tiba dia nak buat filem. Kenapa dia Shaw Brothers datang daripada Shanghai ke Singapura? Kenapa dia tak majukan dia punya filem kat Shanghai, filem Cina? Kenapa dia buat filem Melayu? Sebab dia tahu dia boleh memperoleh keuntungan. Yang paling penting ialah keuntungan, bukan dia nak naikkan image Melayu. Itu mungkin dia nak. Tetapi saya selalu tanya orang lama-lama dulu, kenapa Shaw Brothers datang? Adik-beradik tak, dia tak boleh, dia boleh cakap Melayu tak? Saya ingat dia tak boleh cakap Melayu. Dan macam mana dia berhubung dengan orang Melayu tu? Mungkin bercakap dalam English pun, saya ingat dia tak boleh cakap. Jadi kita kena ikut contoh Shaw Brothers dan Ho Alok, 4 orang Cina, 2 dilahirkan di Shanghai, 2 dilahirkan di Kuala Lumpur, yang buat filem yang akhirnya kita anggap sebagai sinema Melayu lama. Walaupun dia tak dapat dana satu sen daripada kerajaan, walaupun waktu tu tidak ada pawagam, walaupun masa tu tidak ada majalah, tidak ada internet, tidak ada apa, dia wujudkan semua. Sebab dia tak boleh buat filem sahaja tanpa ada pawagam. Jadi kita sekarang pawagam dah ada, internet dah ada, segalanya dah ada, duit dah berlambak, tapi yang tak adanya idea. Maknanya idea tu penting, kan? Idea tu. Okey, mungkin untuk kali ini kita berhenti di sini. Mungkin kita akan sambung lagi di next episode. Sekian, terima kasih daripada eksklusif Fopima.